Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pantun. Tumbuh cili di tanah pamah, tanam cendawan juga pergi ya. Saling kenali bersikap ramah, banyak kawan hidup ceria. Bunga raya, bunga selasih, dijaga dibaca setiap masa. Balai raya perlu bersih, saling bekerja berbagai bangsa. Pohon jati, pohon keranji, di pinggir latar tumbuh cemara. Hormat menghormati, amalan terpuji, kasih kita kekal terpelihara. Seterusnya kita akan melihat pantun yang cikgu paparkan ini. Batu geliga, batu permata, cincin suasa di dalam peti. Jiran tetangga, saudara kita. Setiap masa perlu dihormati. Cikgu akan menunjukkan ciri-ciri pantun yang perlu kamu tahu. Terdapat dua ciri pantun pada paparan ini. Yang pertama, kamu perlu mengenal pasti baris manakah yang merupakan pembayang maksud dan juga maksud. Pantun yang cikgu bacakan ini ialah pantun empat kerat. Kenapa empat kerat? Kerana pantun ini mempunyai 4 baris. Sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan pembayang maksud. Okey, pembayang maksud ialah baris pertama dan kedua dalam pantun. Manakala baris ketiga dan keempat adalah maksud pantun. Okey, kita lihat pembayang maksud. Batu geliga, batu permata, cincin suasa di dalam peti. Itu merupakan pembayang maksud. Manakala maksud pantun ini ada pada baris yang ketiga dan juga baris yang keempat. Jiran tetangga, saudara kita. Setiap masa perlu dihormati. Maksudnya kita perlulah menghormati jiran kita sendiri. Kemudian kamu lihat perkataan yang cikgu warnakan dengan warna oranye dan juga warna biru. Okey. Ciri pantun yang kedua yang perlu kamu tahu ialah suku kata terakhir pada baris pertama dan baris yang ketiga perlulah sama. Melihat pada yang pertama, suku kata yang terakhir ialah permata, tak. Manakala pada baris yang ketiga, kita, tak. Sama kan? Tak. Kemudian baris yang kedua, suku kata terakhir, baris yang kedua perlu sama dengan suku kata yang terakhir pada baris keempat. Suku kata terakhir pada baris yang kedua ialah peti, ti. Manakala suku kata terakhir pada baris yang keempat ialah dihormati, ti juga. Itu merupakan ciri-ciri pantun yang perlu kamu tahu. Cikgu ulang semula, kamu perlu mengetahui apakah maksud dan juga pembayang maksud. Baris yang pertama, pembayang maksud baris pertama dan kedua, manakala baris ketiga dan keempat ialah maksud. Kemudian kamu perlu mengetahui suku kata terakhir bagi setiap baris. Kamu perlu ingat suku kata terakhir bagi baris yang pertama dan baris yang ketiga perlulah sama. Manakala suku kata yang terakhir bagi baris yang kedua perlu sama dengan suku kata terakhir bagi baris yang keempat. Satu lagi, kamu perlu lihat tanda baca. Tanda baca, kamu lihat baris yang pertama, batu geliga, batu permata. Tanda baca yang diletakkan pada penghujung ayat ialah tanda koma.
Manakala pada baris yang kedua pula, tanda bacaan diletak pada penghujung ayat. Baris yang kedua ialah koma bertitik. Lain kan? Kemudian baris yang ketiga pula, tanda bacanya ialah koma. Manakala baris yang keempat, baris yang terakhir, tanda bacanya ialah tanda nokta. Jadi mudah jika kamu mengetahui tentang tanda baca, kamu boleh menyusun pantun dengan betul. Okey, tadi cikgu cakap 2, rupa-rupanya 3 ciri pantun yang kamu belajar pada hari ini. Sekarang kita akan membuat aktiviti. Susun pembayang maksud pantun dan maksud pantun. Kamu boleh rujuk buku aktiviti muka surat 37. Ini merupakan bahagian-bahagian pantun yang telah dipisahkan. Telah dipisahkan yang cikgu telah paparkan ini. Okay, kita baca dahulu. Pohon cermai, pohon cemara, buah disukat menggunakan kati. Hormat menghormati jiran tetangga, hidup masyarakat sentiasa harmoni. Hidup damai, rakyat sejahtera, jiran muafakat bersatu hati. Jiran tetangga perlu dikasih, usah dikira bangsa agama. Walaupun kita berlainan bangsa, bagai keluarga hidup berjiran. Cincin permata, cincin suasa, siap siaga barang hantaran. Bunga melati di tepi tangga, dipetik, diikat, disusun berseni. Daun pegaga, daun selasih, di atas para letak bersama. Apakah ciri-ciri pantun yang boleh kamu gunakan untuk memudahkan kamu menyusun semula pantun ini? Untuk membentuk 4 rangkap pantun yang betul. Yang mana satu ciri-ciri pantun? Yang paling mudah ialah kita melihat tanda bacaan. Betul tak? Untuk baris yang keempat, tanda bacaan digunakan kalau kamu ingat semula penerangan cikgu sebentar tadi ialah tanda nokta. Jadi mana-mana pantun yang mempunyai tanda nokta pada penghujung baris, itu merupakan baris ketiga dan keempat atau maksud pantun. Nampak tu? Mudah kan cikgu dah susun. Kemudian kita perlu tandakan setiap suku kata yang terdapat pada pantun ini. Okey, sekarang cikgu tunjukkan cikgu yang telah susun semula. Sekarang cikgu tunjukkan susunan yang telah cikgu buat. Kamu lihat cikgu telah pun mengasingkan bahagian pantun yang mempunyai tanda nokta pada akhir ayatnya. Kemudian cikgu telah mewarnakan suku kata terakhir bagi setiap baris. Okey, mudahlah untuk kita menyusun pantun ini. Cuba kamu susun dahulu. Kita akan lihat hasilnya. Cincin permata, cincin suasa, siap siaga barang hantaran. Walaupun kita berlainan bangsa, bagai keluarga hidup berjiran. Lihat suku kata terakhir bagi baris pertama dan suku kata terakhir bagi baris yang ketiga adalah sama, sa, sa. Okey, manakala suku kata terakhir bagi baris kedua sama dengan suku kata terakhir bagi baris yang keempat. Okey, seterusnya pantun yang telah kita susun. Bunga melati di tepi tangga, dipetik, diikat, disusun berseni. Hormat menghormati jiran tetangga, hidup masyarakat sentiasa harmoni. Pohon cermai, pohon cemara, buah disukat menggunakan kati. Hidup damai, rakyat sejahtera, jiran muafakat bersatu hati. Manakala rangkap pantun yang terakhir, daun pegaga, daun selasih, di atas para letak bersama.
jiran tetangga perlu dikasih. Usah dikira bangsa agama. Sekian saja pelajaran pantun kita pada kali ini. Kamu boleh ulang tonton semula video cikgu ini. Jangan lupa subscribe channel Cikgu Hasha. Sekian saja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.